Chapter 4, Chemical Composition in a Cell. Jadi boleh sebut tentang chemical composition, komposisi kimia di dalam sel. Jadi ini contohnya macam roti kan. Apa yang ada dalam roti tu? Ada karbohidrat, ada apa lagi? Mungkin ada protein, mungkin ada sedikit air, okey, ada garam untuk buat protein tu kan. Apa lagi? Mungkin ada vitamin sikit, okey. Jadi sekarang ni kita cerita tentang sel. Jadi apa yang ada dekat sel tu, yang membina sel tu, yang secara asasnya dia ada di situ. Okey, tadi kita cerita roti. Roti tu analogi lah nak bagi kamu faham. Dalam roti tu ada karbohidrat, ada air, ada garam, okey, ada vitamin kemungkinan dalam roti tu, ada fiber. Okey, jadi sekarang ni kita nak pergi kepada sel tu sendiri. Jadi dalam sel tu ada apa? Apa chemical composition dia? Komposisi kimia dia tu ada apa? Jadi kalau kamu nampak kat sini, dia ada air lah. Ada air. Kemudian karbohidrat. Okey, yang pertama air kan, air. Kedua karbohidrat. Ketiga ada protein. Keempat ada lipid. Kelima ada nucleic acid. Jadi yang ini yang kamu akan cuba fahamkan lah. Dan cikgu akan cuba terangkan kepada kamu dalam bab yang keempat ni, dalam chapter 4 ni, chemical composition in a cell. Sel apa sel? Sel dah belajar bab yang kedua dulu, chapter 2, tentang sel. Jadi basic units of living things ataupun fundamental unit of living thing, perkara yang paling asas sekali, unit asas bagi kehidupan sel. Kemudian masuk bab yang seterusnya, bab yang ketiga, movement of substance across the plasma membrane. Bahan yang nak akan masuk, bahan yang keluar daripada sel tu, bahan-bahan. Okey, kemudian yang keempat ni kita nak tengok chemical composition of the cell. Masih lagi tentang sel. Supaya nanti bila kamu sambung belajar, bila orang sebut tentang sel ni, boleh terus terbayang banyak benda tentang sel-sel ni. Kita pergi yang pertama dulu, water, air. Jadi manusia ni sendiri pun komposisi yang antara yang banyak bagi manusia ni air lah ya. Sebab tu lah kita minum air, setiap hari kita minum. Tak ada hari yang kita tak minum air kan. Jadi kalau kita tak minum air ni, dia menyebabkan kita rasa keletihan, kita rasa tak bersemangat, kita rasa dahaga, dan kemungkinan kita boleh pengsan. Okey, disebabkan air yang tidak cukup. Jadi air ni polarity. Okey, untuk polarity ini dia inorganic compound. Inorganic compound. Kenapa inorganic compound? Dia tiada karbon. Ingat ya, bila sebut tentang karbon, bila sebut tentang organic compound, selalunya compound tu sebatian tu dia ada karbon. Dia ada C, dia punya backbone. Ini kamu belajar dalam kimia lah. Cikgu ingat dulu, waktu cikgu matrikulasi dulu lukis lah yang C ni kan. Lepas tu ada OH lah, apalah. Lepas tu kita boleh tukar dia dalam bentuk macam ni lah, pentagon, hexagon, macam-macam lah, tak ingat dah ya. Ni kata apa, memory yang masih ada sikit-sikit lagi dulu waktu kimia dulu. Lepas tu cikgu dah tak, waktu sambung degree dah tak belajar dah kimia. Cikgu ambil minoring matematik, major dalam biology. Dua subjek ni lah. Jadi untuk water ni, dia consist of hydrogen dengan oksigen. Sekejap, kena buka buku teks. Okey, buku teks muka surat 72. Okey, polarity of water. Dia inorganic compound, consist of hydrogen dengan oksigen. Dia adalah polar molekul. Okey, dia polar molekul. Jadi oksigen tu more electronegative. Polarity produce hydrogen bond, allow H2O act as a universal solvent. Jadi sikit sebanyak sebenarnya dalam kimia pun kamu belajar juga tentang air ni kan. Macam mana charge ataupun dia punya tarikan dalam air tu yang menyebabkan dia polar molekul. Dia polar molekul yang berkutub. Okey, molekul yang berkutub. Jadi cikgu nak terang lebih-lebih pun cikgu tak pernah tahu sangat lah. Ini kimia. Tapi yang antara yang paling penting sekali, dia act as a universal solvent.
Jadi bila dia universal solvent, banyak benda yang boleh larut dalam air itu. Jadi bila banyak benda boleh larut dalam air, air ni boleh angkut banyak benda dan dia boleh bergerak dalam tubuh badan kita. Jadi macam mana kita nak angkut garam contohnya daripada jantung nak pergi ke tangan, hujung tangan. Jadi dia boleh melarut dalam air, dissolve in water. Okay, dissolve in water. Dia boleh melarut dalam air dan dia boleh diangkut pergi ke mana-mana saja dalam tubuh badan. Okey, jadi dia universal solvent. Ini antara yang penting. Kemudian ada juga yang mengenai air ni, cohesive adhesive ni. Cohesive ni adalah force between water. Jadi kita ada satu air H2O. Jadi force dia antara H2O dengan H2O yang lain. Dia ada ikatan di sini. Yang mana kalau kita H2O ni, kalau kita gerakkan dia, kita gerakkan yang atas, kita gerakkan yang atas ni, yang bawah tu pun akan turut bergerak sebab dia ada daya tarikan antara satu molekul air dengan satu molekul air. Okey, kamu boleh lihat dekat muka surat 72 tu ada ikatan antara hidrogen dengan oksigen tu. Okey, hydrogen bond tu. Cikgu tak lukis lah ya. Cikgu lukis lah untuk kamu. Okey, dia ada, cikgu padamkan ni. Dia ada oksigen. Oksigen ni besar lah. Kemudian dia ada hydrogen. Okey. Kemudian dia ada ikatan dia ni. Kemudian dia ada seolah-olah macam satu ikatan yang kuat lah antara oksigen, satu molekul air, dengan hidrogen, satu molekul air yang lain. Jadi yang ini kita panggil sebagai cohesive force. Ini kita panggil sebagai cohesive force. Yang di sini ni, hydrogen bond ni. Kemudian dia ada juga adhesive force between water and surface. Jadi kita ada air, kita ada dinding. Okay, ada air, ada dinding. Jadi ikatan antara air dengan surface tu. Jadi itu adalah cohesive adhesive force between water and surface. Surface ni mana-mana permukaan lah. Permukaan meja ke, permukaan dinding ke. Kalau kita tengok dekat cermin kereta kan, kalau hujan, air tu dia bertitik-titik tu, dia seolah-olah melekat pada kereta tu kan. Itu dia ada force, ada daya antara air tu dengan daya air tu dengan cermin tu, yang menyebabkan dia ada titik-titik-titik pada cermin tu. Ya, boleh faham lah kan? Tak susah sangat. Kemudian specific heat capacity, muatan haba. Jadi dia ada muatan haba dia. Jadi air ni dia ada high specific heat capacity. High specific heat capacity. Dia ada muatan haba yang tinggi lah dan dia bagus. Contoh kita masak air. Jadi bila kita masak air, air tu akan menyerap haba dan dia akan menyimpan haba tu dengan kadar yang agak lama lah. Sebab itulah di kilang-kilang, kalau dia nak menyejukkan mesin-mesin atau enjin-enjin yang dia guna, antara yang bagus untuk menyejukkan adalah penggunaan air. Jadi air itu akan dilalukan di mesin tu, kemudian dia akan dikeluarkan daripada mesin tu. Sebab apa? Sebab air itu bila masuk lalu ke mesin tu, dia akan serap haba tadi tu, kemudian dikeluarkan. Jadi mesin tu dah sejuk balik lah. Dah sejuk balik. Kalau kamu tengok pun ada rumah-rumah kampung kadang-kadang kan, atap-atap yang zinc-zinc ni, dia bubuh pancaran air. Pancaran ke? Dia bubuh macam titik-titik air tu atas bumbung tu, supaya nanti bila air tu bergerak kena dekat bumbung, dia bawa bersama dengan haba. Jadi rumah tu tak terlampau panas lah. Tak terlampau panas. Jadi air ni sebab apa? Sebab dia muatan haba yang bagus. Dia boleh bawa haba tu pergi ke tempat lain, tak duduk pada satu tempat. Okey, sebab air ni lagi satu bagus dia bergerak. Dia boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Selalunya disebabkan oleh graviti lah, graviti. Jadi muatan haba dia adalah merujuk kepada 4.2 kJ per kilogram
per degree Celsius ni. Okey, degree Celsius. Jadi 4.2 kilojoule heat energy required to increase temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. Jadi memerlukan sebanyak 4.2 kilojoule tenaga. Okey, memerlukan 4.2 kilojoule tenaga untuk naikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius dalam 1 kilo air. Itu maksud dia lah. Jadi apa maksud specific heat capacity at 4.2 kilogram degree Celsius ni? Dia memerlukan 4.2 kilojoule heat energy. Okey, untuk dia naikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram air. Macam nak dapat 1 kilogram air? Timbang je lah kot, ya. Timbang. Kemudian important to maintain body temperature of organism. Dia penting dalam dia nak kawal atau suhu badan. Okey, suhu badan organisma. Terutama sekali haiwan yang berdarah panas ni lah. Dia kena maintain suhu dia supaya dia tak ganggu sistem yang melibat atau tindak balas kimia yang melibatkan enzim. Sebab suhu ni mempengaruhi begitu hebatnya tindak balas yang melibatkan enzim lah, ataupun fungsi enzim tu. Okey, habis tentang air. Jadi tak adalah susah sangat air ni kan. Okey, jadi air. Seterusnya kita ada karbohidrat. Jadi karbohidrat ni adalah organic compounds. Dia ada carbon element lah. Jadi bila sebut tentang organic compound, dia ada carbon element. Kalau inorganic, dia tidak ada carbon. Contohnya garam, natrium chloride kan. Contohnya air, H2O, hidrogen, oksigen. Tapi untuk karbohidrat ni, dia adalah organic compound. Sebab apa? Dia ada carbon element ni. Okey, dia ada carbon, dia ada hidrogen, dia ada oksigen. Jadi dia ada 1, 2, 1. Jadi muka surat berapa? Muka surat 73. Jadi kamu boleh tengoklah muka surat 73 ya. Jadi untuk karbohidrat ni ada 3 jenis dia. Okey, 3 jenis karbohidrat. Dia lebih kepada dia punya struktur lah ya. Jadi struktur dia panjang, pendek dan sangat-sangat pendek lah. Jadi yang paling ringkas sekali bagi karbohidrat ni, struktur dia adalah monosakarida. Ini yang paling ringkas sekali. Paling ringkas sekali monosakarida. Nama pun mono kan. Mono ni satu lah. Sakar ni maksudnya manis. Okay, manis. Kau tak salah cikgu lah ya. Dia tak ada pun dalam buku teks kamu ni. Ni cikgu ingat dulu zaman-zaman belajar dululah. Cikgu dulu bukan, cikgu ni tak adalah pandai sangat. Jadi bila tak pandai sangat ni, kita kena struggle, hempas pulas hidup ni untuk, kalau kata apa, tak teruk sangat dan kita dapat berdiri sama tinggi lah dengan orang yang pandai ni, duduk sama rendah. Jadi nak kena usaha lebih. Jadi kadang-kadang ada bahagian-bahagian tu masih lagi ingat kuat lah dalam kita punya ingatan. Okey. Jadi ada benda yang ingat kuat, ada benda yang dah lupa lah, lama dah belajar tinggal degree dulu kan. Jadi kita ada monosakarida. Monosakarida ni simplest carbohydrate unit. Jadi ini yang paling mudah sekali. Okay, simplest carbohydrate unit. Form polymer through a condensation unit. Jadi dia boleh membentuk polimer apabila berlaku condensation. Ingat ya, condensation ni adalah satu proses, kita akan buang air, kemudian dia akan gabungkan monosakarida ni menjadi polimer. Sama ada disakarida ataupun polisakarida. Polisakarida ke? Betul, polisakaride. Okey, dan monosakarida ni, monosakaride ni dia taste sweet, dia rasa manis. Kemudian dia boleh membentuk kristal, kemudian dia boleh larut dalam air, dissolve in water. Mudah sajalah ya. Gula-gula ni mestilah boleh larut dalam air ya. Example ni kita ada glukos. Glukos ni boleh dijumpai di rice, wheat dengan fruits. Fructose ni dijumpai dalam honey, fruits. Galactose dalam milk. Okey, ini contoh-contoh gula yang ada. Maksudnya dekat rice kita makan tu sebenarnya gula. Jadi kalau kita makan banyak nasi, sebenarnya banyak gula kita ambil. Sebab tu orang, walaupun kadang-kadang kita tak tengok dia makan, tak tengok dia minum manis, tapi kena kencing manis juga. Sebab apa? Sebab mungkin dia makan banyak nasi. Okey. Jadi sebab nasi itu dipecahkan nanti akhir sekali membentuk gula. Glukosa, glukos. Ya.
Jadi siapa nak diet, boleh diet nasi lah. Kan sekarang ni orang panggil apa, Atkins diet kan, Atkins diet. Jadi dia tak ambil nasi langsung. Kau tak salah cikgu lah ya, cikgu pun tak tahulah detail dia macam mana ya. Kemudian has a reducing power. Dia reducing power, ability to transfer hydrogen or electron to other compound. Jadi maksudnya reducing power. Jadi bila disebut reducing power ni, ini pun sama juga belajar dalam kimia. Reduction, oxidation, ini semua belajar dalam kimia sebenarnya. Cuma kamu nak kena tahu sikit-sikit apa yang ada dalam kimia tu ada juga dalam biology. Okey. Jadi apabila sebut tentang reducing power ni, dia melibatkan transfer of hydrogen or electron to other compound. Okey. Pemindahan hidrogen ion ataupun elektron kepada other compound, sebatian yang lain. Jadi itu kita panggil sebagai reducing power. Sebagai contoh, monosakarida ni kalau dipanaskan menggunakan Benedict solution, dipanaskan inside the Benedict solution, monosaccharide ini akan reduce blue copper sulfate to brick red precipitate. Okay, brick red precipitate of copper 1 oxide. Jadi not soluble in water. Jadi ini adalah reducing sugar. Jadi maksudnya gula-gula ni, glukos, fruktos, galaktos ni, dia adalah reducing sugar. Jadi bila dia reducing sugar, bila kita panaskan dia menggunakan Benedict solution, dia akan tukarkan, dia akan reducekan blue copper ni, warna biru ni, blue copper ni kepada brick red precipitate. Sebab apa? Sebab dia ada reducing power yang boleh transfer hydrogen or electron to other compound. Cikgu tak tahu lah kamu boleh faham ke tak. Cuma nak bagi tahu dia ada reducing power, dia boleh menyebabkan pemindahan hydrogen ion ataupun elektron to other compound. Jadi ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan dia tukar warna blue copper ni kepada brick red precipitate untuk monosaccharide ni. Ya, untuk monosaccharide. Ini ada dalam buku lah. Muka surat 73. Okey, muka surat 73. Sebab ada dalam buku lah, cikgu terang kat kamu lah, ya. Kemudian kita ada disaccharide. Disaccharide ni 2 molekul monosaccharide. Dia 2 molekul monosaccharide. Jadi kita ada jenis dia maltose. Okey, kita ada sucrose, kita ada lactose. Tadi yang monosaccharide kita ada glukos, fruktos, galaktos. Tapi untuk disaccharide ni kita ada maltose, sucrose, lactose. Jadi contohnya ada pada grain, ada pada sugar cane and fruits, ada pada milk, lactose ni. Jadi maltose ni hasil daripada campuran, okey, antara glukos dengan glukos akan membentuk maltose di sini. Okey, macam mana kita nak combinekan glukos dengan glukos? Macam mana kita nak combine kan? Kita nak bind glukos dengan glukos, kita gunakan proses condensation. Condensation ni adalah proses kita buang air. Jadi nampak tak ada air dekat sini, asing. Okey, jadi bila kita buang air, dia akan membentuk maltose. Macam mana kita nak pisahkan, nak pecahkan maltose ni menjadi glukos-glukos? Kita guna proses hydrolysis. Hydro tu maksud dia apa? Air. Lysis tu apa? Pecah. Pecahkan molekul maltose ni kepada glukos-glukos. Okey, yang ke bawah ni sucrose. Sucrose ni monosaccharide ya. Sucrose ni monosaccharide. Kita nak cantumkan glukos dengan fruktos, kita guna condensation, dia akan jadi sucrose. Sucrose ni kita nak pecah dia macam mana? Kita guna hydrolysis. Jadi hydrolysis ni akan pecahkan sucrose jadi fruktos dengan glukos. Kemudian kita ada lactose. Jadi lactose ni, macam mana kita nak bentukkan lactose? Kita campurkan, bindkan glukos dengan galactose, guna condensation. Dia akan jadi lactose and water. Macam mana kita nak pecahkan lactose? Kita guna hydrolysis. Hydro tu apa? Air. Tulislah ya. Hydro, air. Lysis, pecah atau break. Boleh ya?
Cikgu pun tak tahulah boleh ke tak kamu ni kan. Muka surat muka surat 74. Ini maklumat ni ada dalam muka surat 74. Jadi ada satu maklumat, kamu nampak tu biological lens ni sucrose ni. Kamu boleh tambah maklumat tentang sucrose ni ya. Kat tepi tu dia tulis sucrose ni non reducing sugar. Sucrose adalah non reducing sugar. Jadi bila sebut non reducing sugar ni, ada tak pertukaran yang dia reduce blue copper ni kepada brick red precipitate? Ada ke tidak? Okay. Jadi tiada, blue copper ni akan remain blue. Sebab apa? Sebab dia non reducing sugar. They have no reducing power. Dia tidak ada reducing power ni. Kuasa penurun dia tidak ada. Dia tidak akan turunkan blue copper ni kepada brick red precipitate. Okey? Boleh ya? Kemudian kita ada polysaccharide. Polysaccharide ni adalah sugar dalam bentuk polimer. Dia panjang lah. Okey? Dia not soluble, sweet and crystal. Polysaccharide ni muka surat 75. Kejap nah. Jadi dia tak crystallize, not soluble, not sweet, not crystallize. Okey, dia tak soluble, dia tak sweet, dia tak crystallize. Not soluble, not sweet, not crystallize. Ini ada dekat muka surat 75 tu ya. Dia tak melarut, dia tak manis, dia tak crystallize lah. Mestilah dia tak crystallize. Nasi crystallize kan nasi. Nasi tak crystallize. Nasi itu keras je kalau dia kering kan. Okay? Important dia adalah source of energy. Kemudian dia food reserve. Contohnya untuk animal dia dalam bentuk glycogen. Kalau plant dalam bentuk starch. Jadi maksudnya kalau kita nak simpan makanan, store food ni untuk animal ni mestilah dalam bentuk glycogen. Kalau untuk plant pula dalam bentuk starch. Okey. Support structure dia contohnya selulose. Okey, selulose. Jadi dia untuk support structure. Dia boleh jadi juga untuk support structure. Dia sebab dia important. Pertama adalah untuk source of energy. Kemudian food reserve. Food reserve tu maksudnya kita boleh pecahkan balik glycogen ni kepada glukos. Dia boleh pecah balik kepada glukos. Starch ni kita boleh pecah balik kepada glukos. Ya, kalau kat animal glycogen lah, kalau dekat plant starch. Kemudian dia juga penting dalam support structure. Contohnya selulose ni adalah polysaccharide. Selulose ni dia adalah main structure untuk leaf. Okay, plant cell wall. Sorry, leaf pula dah. Jadi dia adalah main structure. Kamu boleh tambah ya maklumat kalau kamu beli buku cikgu ni. Structure of plant cell wall. Dia adalah main structure of plant cell wall. Seterusnya, polysaccharide ni kita boleh pecahkan dia, hydrolysis dia dengan cara dilute acid. Kita guna acid lah. Kemudian kita boleh boilkan dia ataupun kita menggunakan enzim untuk kita pecahkan dia. Ya, untuk kita pecahkan dia. Kemudian ada our world of biology kan. Itu tak ada lah cikgu tulis dekat dalam buku nota ni. Tapi kamu bolehlah tambah ya. Banyak ruangan kosong ni kamu boleh tambah apa saja maklumat. Dekat situ dia ada cerita tentang kitin. Okay? Kaitin ke kitin ke lantak lah. Cikgu bukan ajar grammar atau pronunciation. Cikgu ajar biology. Jadi tujuan utama cikgu, matlamat utama cikgu nak fahamkan kamu biology. Bukan nak suruh kamu pandai dalam pronunciation ke, hebat dalam grammar ke. Itu cikgu English kamu punya tugasan lah. Tugasan cikgu yang utama adalah nak fahamkan kamu, nak bantu cikgu biologi kamu kat sekolah lah.
untuk fahamkan biologi ni. Jadi hopefully kamu faham lah dengan usaha yang cikgu dah buat ni. Jadi ada tentang kitin tu boleh tambah dekat sini lah, ya, kat mana-mana ruangan kosong. Seterusnya kita ada protein. Jadi protein ni complex compound composed of ni. Protein muka surat apa? Muka surat 76. Okey. Nampak tak? Bukan kata nota cikgu ni bagus. Nota yang ada dalam buku teks ni dia dalam bentuk ayat panjang kan. Jadi bila bentuk ayat panjang, ada setengah orang ni dia tak boleh baca panjang-panjang ni, dia mengantuk. Jadi cikgu dah mudahkan keluarkan maklumat-maklumat tu dalam bentuk peta minda ni supaya tak ada lah kamu nampak perlu baca ayat tu panjang-panjang. Tapi kamu nak baca pun lagi bagus sebenarnya. Dia sebenarnya membantu, sangat-sangat membantu dalam kamu nak membina ayat bila kamu jawab soalan esei sebenarnya. Tapi tak apalah, mana ikut kamulah, mana yang kamu rasa membantu kamu terpulang kepada kamu. Okey, kita pergi pada protein. Protein ni complex compound composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Okey, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Most protein, okey, most protein also contain sulfur dengan phosphorus. Jadi maksudnya ada protein tertentu yang tidak ada sulfur dan phosphorus. Ada juga yang ada sulfur dan phosphorus. Okey, most protein. Contohnya makanan yang ada protein: fish, meat, milk, bean, egg. Okey. Jadi monomer dia adalah unit asas dia, unit yang paling ringkas dia adalah amino acid. Jadi dia ada 20 jenis amino acid present naturally. Secara semula jadi ni dia ada 20 jenis amino acid. Jadi apa kepentingan protein ni? Protein ni untuk build new cell. Ya pastilah protein untuk build new cell kan. Kita ada integral protein tadi tu. Protein apa? Protein liang, protein pembawa. Okey. Kemudian ada lagi glycoprotein. Dia penting untuk membina sel yang baru. Jadi tanpa protein ni, sel tu tak boleh nak dibina lah dan tak boleh nak berfungsi dengan sepatutnya. Kemudian protein juga penting untuk repair damaged tissue. Jadi tisu-tisu yang dah rosak, tisu yang dia dah rosak ni, dia mempunyai sel yang rosak. Jadi sel tu perlu digantikan. Okey, digantikan. Jadi dia repair damaged tissue. Dia juga digunakan untuk sintesis enzim. Sintesis maksudnya hasilkanlah sintesis hormon, antibody, hemoglobin. Okey, pentingnya protein ni. Kemudian dia akan form building block. Contohnya keratin dekat skin, collagen in bone, myosin in muscle tissue. Jadi banyak kegunaan protein, dan kalau kita tak ambil protein akan ada malnutrition. Okey, tak salah cikgu tak ingat lah, marasmus ke kwashiorkor ke protein. Macam-macam lah penyakitnya kalau tak ambil protein ni ya. Ada setengah orang dia vegan. Dia ada vegan, ada vegetarian, okey, dia ada fruitarian. Ada macam-macam jenis pemakanan manusia ni. Kalau untuk vegan ni, vegan dia hanya makan tumbuh-tumbuhan saja. Dia tak ambil produk-produk tunusu ni. Vegan ya, vegan. Vegan tak sama ya dengan vegetarian. Vegetarian ni dia tak makan haiwan. Dia tak boleh makan haiwan-haiwan yang dibunuh ni. Tapi dia masih ambil lagi susu lembu kan. Produk-produk tenusu, cheese, dia masih lagi makan telur. Tapi vegan ni dia tak ambil langsung produk-produk yang melibatkan haiwan. Dia hanya melibatkan tumbuhan sahaja. Jadi macam mana orang-orang vegan ni nak dapatkan protein? Jadi dia boleh ambil jenis-jenis kacang. Jadi kalau susu lembu ni tak minum, dia boleh minum susu badam. Kan ada susu badam kan? Susu soya. Ada protein. Ini tak ada masalah sangatlah. Dan ada yang ekstrim sikit, dia fruitarian. Ini yang cikgu dengar lah. Fruitarian ni dia makan buah-buah saja. Dia tak makan ni. Sebab vegan ni pun bunuh tumbuhan juga. Kalau yang jenis fruitarian ni, dia hanya ambil buah saja. Dia tak bunuh pokok tu. Jadi ada setengah orang ni, kenapa dia jadi vegetarian ni? Sebab dia percaya manusia ni terlalu kejam
hingga eksploitasi haiwan-haiwan ni nak disembelih, nak dibunuh. Jadi dia tak boleh terima pembunuhan haiwan-haiwan, layanan kejam terhadap haiwan-haiwan ni. Okey, jadi dia jadi vegetarian. Vegan ni dia lagi ekstrim sikit. Dia langsung tak boleh terima ni produk-produk yang boleh membantu syarikat-syarikat penternakan ni, dia tak nak langsung. Okey, kalau boleh dia nak tak ada langsung haiwan yang dibunuh, haiwan yang dieksploitasi untuk penghasilan bahan-bahan makanan. Fruitarian lagi lah, yang ini lagi ekstrim, dia tak nak langsung ada pokok-pokok yang mati. Sebab buah-buah ni kita ambil saja, kita tak bunuh pokok tu. Okey. Tapi masalah orang-orang yang vegan, vegetarian, fruitarian ni, untuk dia hidup lifestyle yang macam tu, dia memerlukan kos yang tinggi. Dia memerlukan wang yang banyak. Sebab apa? Bukan semua benda yang dimakan oleh orang vegan ni, kacang-kacang ni murah harga dia. Mahal harga dia nak beli kacang-kacang ni. Okey, berbanding dengan nak beli ayam kan. Kacang kamu pergi supermarket tu, kamu beli kadang-kadang harga RM3, RM4. Okey, berbanding dengan ayam kadang-kadang boleh dapat seketis RM1 kan. Okey, lagi satu, protein tu kadang-kadang tak cukup untuk supply kehidupan harian dia. Jadi kalau ada banyak duit nak teruskan kehidupan dengan vegan ke vegetarian ke fruitarian ke, terpulanglah kehidupan masing-masing, kamu yang tentukan kamu nak hidup macam mana. Jadi cikgu sekadar cerita sajalah ya. Seterusnya kita ada lipid ya. Kita ada lipid. Lipid ni kamu boleh buka muka surat 77. Jadi made up of carbon, hydrogen dengan oksigen. Jadi lipid ni insoluble in water. Dia tak larut dalam air. Pastinya lah ya. Kalau kita dah tengok sebelum-sebelum ni, lipid tak larut dalam air lah. Minyak tak larut dalam air. Okey. Lemak tak larut dalam air. Dia soluble. Dia larut dalam alkohol, ether atau kloroform. Mudah sajalah ini kan. Kemudian lipid ni terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama kita ada fat and oil. Okay, lemak dan minyak. Yang kedua wax. Yang ketiga fosfolipid. Yang keempat steroid. Sekali lagi ya, berapa jenis lipid? Kita ada fat and oil, kita ada wax, ketiga kita ada fosfolipid, yang keempat kita ada steroid. Jadi cikgu akan cuba terangkanlah untuk lipid ni ya. Okey, fat and oil. Sebagai contoh yang paling, orang kata apa, selalulah soalan tanya ya tentang struktur ni ataupun nama ni. Jadi fat and oil sebagai contoh, dia adalah triglyceride. Jadi ini nama yang penting. Dalam fat and oil ni, jenis ni, dia ada satu lagi di bawah fat and oil ni, dipanggil sebagai triglyceride. Fat and oil tu sebenarnya adalah triglyceride. Okay, triglyceride. Jadi ini adalah type of ester. Type of ester, dia mengandungi 1 glycerol 3 fatty acid. 1 glycerol 3 fatty acid. 1 glycerol 3 fatty acid. Okey. 1 glycerol 3 fatty acid. Jadi glycerol 3 fatty acid ni, macam mana dia akan bergabung antara satu sama lain? Dia melalui proses condensation. Manakala condensation ni proses apa? Kita hilangkan air, kita buang air, menyebabkan dia gabung antara 3 fatty acid dengan glycerol ni. Okey, dan dia akan hasilkan air lah. Macam mana kita nak pisahkan fatty acid dengan glycerol ni? Kita boleh guna proses hydrolysis. Jadi dia akan pecahkan. Dia akan pecahkan 3 fatty acid dengan glycerol ni. Ini mudahlah situ kan. Kemudian untuk glycerol ni apa? Dalam buku teks ada. Glycerol ni adalah 3 karbon alkohol. Dia ada 3 karbon, 3 type of 3 karbon alkohol. 3 karbon alkohol. Kejap. Ada contoh ke? 3 karbon alkohol? Tak ada. 3 karbon alkohol contain 3 hydroxyl group. Okey, 3 hydroxyl group. Ni 3 hydroxyl group. Kemungkinan cikgu ada tertinggal perkataan 3 ni, kamu tambah lah ya. Kemungkinan lah dalam nota yang kamu beli. Glycerol 3 carbon alcohol contain 3 hydroxyl group.
Ni kimia lah, kimia. Jadi kimia ni ada hydroxyl group lah, ada alcohol group lah, macam-macam jenis group lah dia ada. Cikgu pun tak ingat lah, lama dah belajar dulu kimia ni, waktu matrikulasi dulu. Itu pun tak dapat A, dapat B saja. Biology dapat A lah. Okey. Glycerol 3 carbon alcohol contain 3 hydroxyl group. Itu untuk glycerol. Dia punya struktur elemen yang ada di dalam glycerol tu. Kemudian fatty acid pula. Jenis fatty acid ni dia ada dua jenis. Yang pertama saturated fatty acid, dia ada satu lagi unsaturated fat. Okey. Fatty acid type dia ada unsaturated fatty acid, saturated fatty acid. Kemudian dia ada perbezaan lah saturated fat dengan unsaturated fat ni. Ini muka surat 77 ya. Jadi kita pergi dulu kepada similarity. Jadi similarity kedua-dua saturated fat dengan unsaturated fat ni, dia ada carbon, hydrogen, oksigen, ada glycerol, ada fatty acid. Kemudian dia adalah non-polar molecule, iaitu yang melibatkan saturated fat dengan unsaturated fat. Okey, kemudian kita pergi kepada perbezaan. Jadi hopefully cikgu dapat terangkanlah perbezaan ni. Cikgu pun tak adalah mahir sangat ya tentang kimia-kimia ni. Ingat-ingat lupa jugalah. Okey, bond dia macam mana? Dia single bond between carbon. Jadi panjang lah. Kamu tengok dalam buku teks tu, dia panjang. Dia ada C. Panjang dia punya backbone dia tu. Carbon punya hubungan antara satu carbon dengan satu carbon lain. Dia single bond. Antara satu carbon dengan satu carbon lain tu, dia single bond. Okey, dia satu sahaja. Tapi untuk unsaturated fat, dia at least paling kurang ada satu double bond between the carbon. B ni tertinggal pula B. Okay, at least one double bond between the carbon. One double bond. Kamu boleh tengok kat muka surat 78 tu ada double bond dekat tengah-tengah tu. Double bond. Ini pun kamu belajar kimia ya. Kemudian hidrogen. Jadi bila sebut tentang hidrogen ni, maksudnya ada hidrogen yang akan boleh attach dengan carbon, kan? Jadi disebabkan oleh tidak ada single bond, disebabkan oleh dia tidak ada double bond, jadi dia tak boleh terima lebih not form chemical bond atom saturated. Apa maksud dia? Do not form chemical bond with additional hydrogen atom. Jadi dia tidak boleh ada chemical bond dengan hydrogen atom ni, dengan hydrogen ni. Okey, sebab apa? Sebab single bond tadi tu. Ini ada sebab lah ya. Bila dia ada satu bond saja, dia tak boleh terima lebih. Tapi kalau macam mana nak terang ya? Disebabkan oleh double bond ni, dia akan receive one or more hydrogen. Okey, disebabkan double bond ni, dia boleh receive one or more hydrogen. Tapi sebabkan dia single bond, dia tak boleh receive. They cannot receive additional hydrogen atom. Do not form chemical bond with additional hydrogen atom. Ni untuk hydrogen lah ya. Ni boleh tengok dekat muka surat 78. Jadi kamu boleh tambahlah maklumat-maklumat yang kamu nak tambah. Okey. Tak semestinya itu saja yang kamu boleh baca. Cuba tambahlah muka surat 78 ni. Warna merah tak boleh. Itu duplicate. Jadi boleh tambah lagi sikit. Mungkin tambah tentang hidrogen ni. Okey. Jadi boleh buka muka surat 78. Okey, form. Jadi dia bentuk dia dalam room temperature, bentuk dia solid. Kalau room temperature ni bentuk dia liquid. Jadi source dia adalah animal fat, butter. Ni olive, fish oil. Ada ya dalam buku teks tu, muka surat 78. Seterusnya, jenis yang seterusnya, kita ada wax. Wax ni lilin lah. Jadi dia ada fatty acid bond dengan alkohol, dan semestinya dia waterproof. Jadi waxy cuticle. Dekat daun, dekat atas daun dengan bawah daun, dia ada waxy cuticle. Jadi dia berlilin untuk elakkan kehilangan air. Sebab tu dia waterproof. Seterusnya, phospholipid.
Jadi bila sebut tentang fosfolipid ni mesti ingat plasma membrane. Fosfolipid bilayer. Ingat plasma membrane, dia fosfolipid bilayer. Jadi phospholipid bilayer ni they made up of 1 glycerol, 2 fatty acid, 1 phosphate. Okey, nampak tak? Dia dalam golongan dalam grup lipid. Jadi bila dia grup lipid, semua bahan-bahan yang lipid substance ni mudah nak keluar dan masuk sebab dia sama jenis. Okey. Seterusnya steroid. Ni jenis yang seterusnya dalam lipid, no fatty acid. Contohnya kolesterol, testosteron, estrogen, progesteron. Ni semua adalah hormon. Jadi ada banyak hormon jenis-jenis lipid yang pastinya dihasilkan sintesis by smooth endoplasmic reticulum. Okay, smooth endoplasmic reticulum. Dan apa important lipid ni? Apa kepentingan lipid? Kalau untuk animals, kepentingan dia antaranya dia reserve energy. Dia boleh simpan energi. Maksudnya bila tubuh badan dia kurang makanan, tidak ada sumber tenaga, dia boleh tukarkan lipid ni kepada tenaga, tukarkan kepada ATP. Kemudian dia protect internal organ. Jadi lemak-lemak ni kadang-kadang kita makan ayam kan, ada bahagian-bahagian organ ayam tu kita nampak dia berlemak. Sebab apa dia berlemak kat luar tu? Sebab dia nak melindungi organ yang kat dalam tu. Okey, dia berlemak. Jadi dia akan protect internal organ. Kemudian heat insulator. Jadi heat insulator ni dia penebat haba. Jadi haba tu tak mudah hilang keluar daripada badan. Sebab apa? Tubuh badan kena maintain kan haba yang standard, suhu yang standard. Dia tak boleh berubah. Sebab kalau dia berubah, dia akan memberi kesan kepada tindak balas enzim. Untuk seterusnya, untuk plant, wax ni dekat cuticle untuk prevent water loss. Ya. Okey, seterusnya kita ada nucleic acid. Nucleic acid ni selalunya melibatkan bahan genetik lah, bahan genetik, terutama sekali di kromosom ataupun di RNA lah, RNA. Jadi nucleic acid ni are one or two polymer chain of nucleotide. Okay, one or two polymer chain of nucleotide. Dia akan form elemen dia akan form pula. Apa elemen yang membentuk nucleic acid ni? Kita ada carbon, hidrogen, kita ada oksigen, kita ada nitrogen, kita ada phosphorus. Ini adalah elemen-elemen yang membentuk nucleic acid. Kemudian each nucleotide, setiap satu nucleotide itu dia ada pentose sugar. Ni pentose sugar ataupun deoxyribose sugar, samalah. Deoxyribose sugar. Dia pentose sugar. Dia bentuk pentose kan? Pentose tu bentuk 5 sisi ni, matematik kamu belajar. Pentose sugar, 5 carbon sugar. Dia sama ada dia ribose ataupun dia deoxyribose, dua jenis ni. Kemudian adanya phosphate group ni, phosphate group. Okey. Kemudian ada ni nitrogenous base. Nitrogenous base ni sama ada dia A iaitu adenine, G guanine, C cytosine, T thymine, U uracil. Dia ada nitrogenous base ni. Dia ikutlah kepada jenis type nucleotide ni. Jadi type of nucleotide pula. Type of nucleic acid ni dia ada DNA dengan RNA. Kejap. Untuk nucleotide ni maksudnya setiap satu nucleotide ni ada 3 ni. Okey, dia ada 3 ni. Phosphate group, deoxyribose sugar, nitrogenous base. Okey, nampak tak? 1, 2, 3 kan? Kemudian untuk DNA, jenis nucleic acid, ada 2 jenis nucleic acid. Dia ada DNA, RNA. Jenis nucleic acid ada 2 jenis, DNA dengan RNA. Jadi nukleotide ni apa? Nukleotide ni adalah unit asas dia. Yang paling ringkas sekali bagi nucleic acid ni kita ada nukleotide yang terdiri pula daripada pentose sugar, phosphate group, nitrogenous base. Okey, kita pergi kepada DNA dengan RNA. DNA ni adalah deoxyribonucleic acid. Itu DNA. Jadi perlu kita tulis panjang tak? Kita tak perlu tulis panjang. Kita tulis DNA saja dah cukup. Kita tulis DNA saja pun dah cukup. Contain deoxyribose sugar. Dia mengandungi deoxyribose sugar. Kemudian dia contain 2 polynucleotide. Nampak tak? Poly di sini. Satu nucleotide ada pentose, phosphate, nitrogenous base.
Kalau dia poli, maksudnya nukleotide tu dia panjang. Satu nukleotide, satu nukleotide, satu nukleotide, satu nukleotide, satu nukleotide. Dia poli lah, panjang dia. Gabung antara satu nukleotide lain. Tapi dia tulis sini 2 polinukleotide. Jadi ada 2 polinukleotide. Ni satu polinukleotide. Yang ni pun satu lagi polinukleotide. Ada 2. DNA ni terdiri daripada 2 polynucleotide chain intertwined in the opposite direction. Jadi macam mana intertwine ni? Okey, sini. Satu polynucleotide, sini satu polynucleotide. Ya, satu polynucleotide, satu polynucleotide. Dan di tengah-tengah ni, cikgu tukar warna lain. Tengah-tengah ni adalah nitrogenous base. Yang mana dia ada hydrogen bond. Nitrogenous base, dia ada hydrogen bond antara nitrogenous base tu. Kat sini ada nitrogenous base ni. Kalau sini A, sini T. Kalau sini A, sini T. Kalau sini T, sini A. Kalau sini C, sini G. Kalau sini G, sini C. Kalau sini T, sini A. Di tengah-tengah tu dia ada hydrogen bond. Jadi apa yang akan ikat antara nitrogenous base ni adalah hydrogen bond. Jadi ini satu polynucleotide. Yang ini ada satu lagi polynucleotide. Jadi dia intertwine. Intertwine ni bahasa Melayu dia apa ya? Dia tak tahulah cikgu. Dia tak ingat apa nama dia bahasa Melayu. Jadi kita ada sini phosphate group lah. Kemudian kita ada pentose sugar, kita ada nitrogenous base. Phosphate group, pentose sugar, nitrogenous base. Kemudian sini kita ada hydrogen bond. Sini kita ada nitrogenous base, pentose sugar, kita ada phosphate group. Kemudian kamu nampak tak dia ada bentuk ikatan antara bawah dengan yang atas ni. Kalau tak salah cikgu dia panggil sebagai phosphodiester bond. Ada tak dalam buku teks kamu ni? Tak ada. Tak ada, tak payahlah. Okey. Tapi di situ dia ada bagi tahu dekat tulang ni, belakang ni, okey, sini kita panggil sebagai sugar phosphate backbone. Sugar phosphate backbone. Kenapa sugar phosphate backbone? Nampak tak ini sugar? Ini sugar. Ini phosphate. Ini sugar. Ini phosphate. Ini sugar. Ini phosphate. Sugar phosphate. Jadi dia akan membentuk sugar phosphate backbone. Yang ni phosphate, yang ni sugar. Phosphate, sugar. Phosphate, sugar. Phosphate, sugar. Jadi dia akan membentuk sugar phosphate backbone. Tulang belakang phosphate dengan sugar. Ni ada dekat muka surat 80. Muka surat 80. Di tengah-tengah ni dia ada hydrogen bond kait antara satu nukleotide dengan satu nukleotide lain. Jadi ini satu nukleotide. Ini satu nukleotide. Ini satu nukleotide. Ini satu nukleotide. Daripada satu polinukleotide. Daripada satu polinukleotide. Ini satu nukleotide. Ini satu nukleotide. Ini satu nukleotide. Ini satu nukleotide. Satu lagi polinukleotide. Jadi dia ada hubung antara tengah-tengah ni dekat nitrogenous base melalui hydrogen bond. Melalui hydrogen bond. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah ya. Untuk DNA. Untuk RNA pula, DNA ni dia duduk dalam nukleus saja. Dia tak keluar pergi mana-mana lah, duduk dalam nukleus. Kita tak cerita tentang organel ya. Walaupun kadang-kadang kamu dengar ada DNA dalam mitokondria ke dalam kloroplas, tak payahlah pening-pening kepala benda-benda yang over limit ni. Kita ambil apa yang ada dalam silibus saja. Cikgu cakap ni bukan apa, sebab ada student dia mesej cikgu tanya yang lebih-lebih yang luar daripada silibus kamu ni. Cikgu memanglah pernah belajar benda tu, tapi kadang-kadang cikgu belajar pun dah lama, 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, kadang-kadang pun dah terlupa. Bila dah terlupa ni nak kena search balik, Google search balik, kena tengok balik, kena ingat balik. Okey.
Dan kadang-kadang pun lambat bila satu soalan cikgu tak tahu tu, lambat sikit cikgu nak reply lah. Sebab apa? Dia nak kena cari dulu, okey, maklumat tu. Jadi RNA adalah ribonucleic acid. Okey, ribonucleic acid. Dia adalah single polynucleotide chain. Jadi single sajalah, single polynucleotide chain. Nitrogenous base dia ada A, G, C, U. Dia lain sikit. Untuk yang DNA ni, dia punya nitrogenous base adalah A, T, C, G. Tapi yang ini dia U. Dia ada U kat situ. Dia berbeza sikit dengan DNA. Okey. Kemudian type. RNA ni ada banyak type. Dia ada messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA. Jadi ada 3 jenis ni. Jadi ada 3 jenis untuk di RNA ni. Ada pertama, kedua, ketiga. Jadi RNA ni dia terlibat dalam protein sintesis. Okey, dia terlibat dalam protein sintesis. Cikgu tak pastilah ada ke tak ingat. Mungkin ada lah kot nanti protein sintesis ni cikgu masukkan sikit tentang jenis RNA ni. Jadi apa kepentingan nucleic acid ni? Nucleic acid ni carrier of hereditary information, maklumat pewarisan. Jadi dia membawa maklumat pewarisan. Apa yang ayah kamu turun kepada kamu tu ciri-ciri dia. Apa yang ibu kamu turun kepada kamu ciri-ciri dia. Mata kamu, hidung kamu, kulit kamu, telinga kamu, suara kamu, kepintaran kamu, hati kamu, jantung kamu, darah kamu, jenis darah. Itu ciri-ciri itu yang diturun daripada ibu ayah kamu kepada kamu tu dibawa oleh nucleic acid. Dia ada pada nucleic acid ni, ya. Jadi amino acid sequence in polypeptide chain build corresponding protein. Jadi kulit kita ni, warna kulit kita ni, daripada amino acid sequence yang terhasil daripada RNA ni. RNA ni akan pergi ke mana? Pergi ke ribosom. Kemudian dia akan hasilkan protein-protein tertentu lah. Jadi dia akan hasilkan corresponding protein ni. Jadi cikgu dah habislah terang bab yang keempat ni, chapter 4, chemical composition in cell. Dengan harapan kamu boleh faham lah ya. Nanti kita akan masuk bab yang kelima, metabolism and enzyme. Okay. Jadi bab kelima ni pun tak adalah panjang sangat, dia boleh lah ya.